Tiada lagi hukuman mati mandatori. Titah Sultan, tiada sebab Muslim tidak boleh lawat rumah ibadat agama lain. Dr. Zakir Naik mungkin akan dihantar pulang ke India. Kedai sebenarnya terkenal Nantinan Speedmart menawarkan diskaun sehingga 40% kepada 150 barang keperluan asas sempena jualan rahmah Hari Raya yang bermula hari ini hingga 22 April depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub menyifatkan tawaran seperti itu amat berbaloi, berpatutan dan mampu milik untuk seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah saya dah sebut tadi, sekiranya tiga faktor itu kita jaga betul-betul. Yang pertamanya tentang kualiti yang kita tidak berkompromi. Yang keduanya tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan daripada kerajaan, khususnya kementerian, dan semuanya kita libat urus dan semuanya kita bersetuju dengan semua terma-terma itu, maka ianya boleh kita lakukan secara berterusan. Yang ketiga, saya rasa faktor di mana rakyat akan dapat akses kepada barangan ini dengan harga yang berpatutan. Dan saya terangkan tadi, ada barangan yang mungkin buat masa ini tidak dapat kita kawal kenaikannya, tapi ditampung oleh barangan keperluan harian lain melalui jualan ramah ini yang jauh lebih murah sekiranya tidak ada jualan ramah. Jadi ketiga-tiga konsep itu kalau kita dapat semua pihak dapat manfaatnya, saya rasa lebih banyak lagi program seperti ini yang akan dapat kita teruskan. Sebanyak 2,300 cawangan 99 Speedmart di seluruh negara memulakan aktiviti jualan ramah yang berlangsung selama sebulan. Jualan tersebut melibatkan pelbagai produk barangan asas dan keperluan seperti beras, susu tin, air minuman, ketupat mini, kordia, barangan pencuci, mentega, biskut raya dan lain-lain. Kementerian Pendidikan sedang mengkaji keperluan mewujudkan pembantu guru bagi mengurangkan beban tugasan yang perlu digalas golongan itu ketika ini. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, kerajaan juga melaksanakan 7 langkah bagi memastikan isu beban tugas guru dapat ditangani segera bermula sesi persekolahan tahun ini. Antara langkah termasuklah memansuhkan pertandingan, sambutan atau majlis pada semua peringkat yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid dan pelaksanaan penilaian kendiri sekolah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2023 yang membabitkan guru kepada setahun sekali sahaja. Tindakan guru bersara awal akan mengurangkan tenaga guru berpengalaman. Namun, perkara itu tidak dapat dihalang kerana ia merupakan hak setiap guru. 3 kementerian akan berbincang dalam rancangan mengintegrasikan sistem pembayaran terbuka di lebuh raya dalam negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub berkata, kementeriannya telah bersetuju mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pengangkutan untuk meluaskan sistem pembayaran terbuka kepada lebuh raya Utara Selatan. Libat urus itu berterusan dan kita 3 kementerian ini akan berbincang demi pengguna kepada pihak LLM dan juga kepada pihak yang mungkin masuk dalam industri ini supaya di semua lebuh raya sistem itu open. Jadi rakyat punya pilihan nak kekal touch and go pun boleh, nak guna RFID pun boleh, smart tag pun boleh, tapi dengan cara yang biasa ya. Sebelum ini, Menteri Kerja Raya Alexander Nantan Linggi berkata, lebuh raya yang akan melaksanakan sistem pembayaran terbuka selewat-lewatnya September ini ialah lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya Baru Pantai, lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Gatri dan Jabatan Pulau Pinang. Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada Jumaat lepas bersetuju dengan beberapa dasar baharu dalam usaha pemansuhan hukuman mati mandatori. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata,
Antara dasar itu ialah tiada lagi hukuman pemenjaraan sepanjang hayat sebagai alternatif kepada hukuman mati mandatori. Sebaliknya, hukuman alternatif baru adalah hukuman pemenjaraan tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta sebatan tidak kurang 12 kali. Dasar kerajaan Madini ketika ini ialah untuk mengubah hukuman dan bukannya menghapuskan hukuman mati berkenaan dengan kuasa budi bicara diberikan kepada hakim. Menurut Azalina, bacaan kali pertama bagi RUU Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 dan RUU Semakkan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023 akan dilakukan Isnin depan. Kerajaan telah mengadakan sebanyak 19 sesi libat urus dan mesyuarat bersama pihak berkepentingan seperti agensi kerajaan, peguam, bekas ketua hakim, pakar perundangan perlembagaan, banduan-banduan akhir dan keluarga serta pertubuhan bukan kerajaan seperti rangkaian anti hukuman mati dan reprieve di United Kingdom. Tiada sebab untuk melarang umat Islam daripada melawat rumah ibadat agama lain atau mengambil bahagian dalam acaranya selagi tidak terlibat dalam upacara keagamaan mereka, titah Sultan Johor. Titah baginda ini jelas dan saya percaya sepenuhnya pada umat Islam kerana akidah mereka kuat dan tidak goyah. Saya tidak mahu panjangkan perkara ini. Tidak perlu polemik sebegini. Garis panduan Majlis Agama Islam Johor berkaitan perkara itu adalah jelas. Februari lepas, Kerajaan Johor mengumumkan akan mewartakan fatwa yang melarang orang Islam hadir ke upacara penganut agama bukan Islam. Di Selangor pula, peraturannya lebih ketat apabila program melibatkan umat Islam di rumah ibadat agama lain dilarang sama sekali. Pelbagai agensi berita di India melaporkan bahawa pendakwah Islam Dr. Zakir Naik yang dikehendaki oleh pihak berkuasa India mungkin ditahan di Oman dan dihantar pulang ke negara itu. Menurut laporan media yang memerhati agensi perisikan India mendakwa, pihak berkuasa Oman sudah diminta menahan Zakir ketika melawat Oman hari ini bagi menyampaikan ceramah agama. Dilaporkan kedutaan India di Oman kini sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menahan dan menghantar pulang Zakir mengikut undang-undang tempatan. Kedutaan India mungkin menghantar pasukan undang-undang untuk tindakan susulan selepas penahanan itu. Menurut laporan, pihak berkuasa tempatan mungkin mewajibkan perintah penahanan. Terdapat kemungkinan besar pegawai Oman boleh menahan pendakwah kontroversi itu ketika ketibaannya dan seterusnya menyerahkannya kepada pihak berkuasa India. Zakir Naik menerima jemputan untuk menyampaikan 2 khutbah agama di negara itu bertajuk Al-Quran Keperluan Global dan Nabi Muhammad Pembawa Rahmat kepada Manusia. Kuliah pertamanya ditetapkan hari ini, hari pertama Ramadan, dan kuliah kedua akan diadakan pada 25 Mac di Universiti Sultan Qaboos. Pendakwah itu menetap di Malaysia. Kita saksikan pula video tular di TV pada hari ini. Selalunya kita dengar syaitan yang suka kacau orang solat, tapi kali ini benda lain pula yang mengacau. Allah. Hati-hati nak solat berjemaah, takut ada benda lain yang terjadi. Banyak lagi video tular di TV yang kita sajikan.
Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.